kasih kepada Dr. Wong Wisyu di atas penerangan beliau tadi ulangan 10 ya, satu nada satu suara ya. Dan umbrella body we work together with non-media dan juga networking all ahli parlimen, ahli politik, semua sekali lah ya. Dan juga ahli warna ready supaya kita dapat sama-sama menyuarakan hak kita kepada mereka ya. Dan mungkin kita ingin melihat seterusnya mengenai OKU ya, dari segi pandangan Islam, dan juga pernah ketika suatu masa menyatakan bahawa OKU boleh menuntut kepada pusat zakat ya, untuk mengadakan apa-apa aktiviti atau program di atas KPSPD OKU itu sendiri. Jadi mungkin benda ini kita nak tahu sejauh mana keberkesanannya dan juga permohonannya, dan kita ingin melihat juga dari sudut Islam bahawa OKU ini bagaimana ingin meningkatkan ya, amal ibadahnya. Adakah mereka ini terlepas dari segala soal-soal jawab ya, dari segi amal ibadahnya bagaimana Islam melihat ya kepada golongan OKU itu sendiri. Dipersilakan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal zakat untuk orang kini, saya rasa sebelum kita nak bincang pasal zakat layak atau tidak pada orang OKU, kali yang paling penting kita kena bincang adalah kesedaran dulu. Sebab isu ni sekarang, kalau kita bincang tentang layak dulu dalam keadaan masyarakat tak sedar, maka dia tak akan dapat apa-apa. Bimbangnya adalah masyarakat tak sedar. Okey, soalan dia, kenapa masyarakat tak sedar? Itu soalan yang paling kita kena bincang. Masyarakat tak sedar ni banyak faktor. Antaranya mungkin tak terkena oleh orang sendiri. Bagi mereka yang berkawan dengan OKU, dia akan sedar benda tu. Ataupun dia mempunyai ahli keluarga yang OKU, dia akan sedar benda tu. Dan bila dia lihat orang yang OKU sendiri lah, dia lebih sedar lah sebab terkena oleh diri dia. Tetapi kita tak nafikan juga adalah ini adalah faktor kadang-kadang orang tak pernah tahu. Bahkan masyarakat kadang-kadang melihat OKU ini sebagai golongan yang boleh diperbudak-budakkan, boleh diperalatkan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita lepak kedai kopi, dia ada satu kalangan manusia yang OKU jangan dia bawa isu tu kan. Lepas tu ada budak depan tu orang yang tak sihat, dia akan bawa tu minta derma kan. Dia minta, sebenarnya dia tidak meminta derma kot, dia nak jual isu. Mungkinlah, tapi orang melihat macam mereka ni telah diperbudakkan, dipermainkan, diperalatkan untuk kepentingan golongan tertentu. Wallahu'alam. Ada orang kata ada belakang dia ada orang, tapi ada orang kata tak. Macam Rusli, saya tengok Rusli kata ada side yang lain kan. Wallahu'alam, saya tak tahu. Tapi sebenarnya bila ada kejadian-kejadian seperti itu, menyebabkan kadang-kadang persepsi masyarakat terus melihat bahawasanya golongan OKU itu adalah golongan yang telah diperalatkan. Automatik kita faham ni adalah bagaimana lah yang diambil kegunaan OKU. Tapi sewajarnya kalau itu yang difikirkan oleh masyarakat, maka di masyarakat dia akan bertindak untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi benda itu tidak dilakukan. Faham ni kenapa? Isu inilah menandakan masyarakat kita tidak ada kesedaran terhadap perkara tersebut. Jadi macam saya sendiri pun sebenarnya kesedaran ini bermula bila berkawan dengan Rusli. Kalau tak ada kawan, saya tak nak tahu. Dan saya rasa pun Dr. Maria pun dia tak akan menimbulkan perkara itu kecuali apabila berjumpa dia dengan si Faizal. Saya rasa ini faktor-faktor ya penyebab. Jadi kesedaran itu perlu kita miliki. Macam mana kita nak pilih? Dan saya rasa tertarik bila sebilangan rakan-rakan daripada OKU boleh buat OKU itu dia ya. So dahsyat. Dan yang menarik lagi semua buat kerja OKU. Ni yang jangan gini pun dia jaga suara ni, kuat tak kuat pun OKU. Saya jangka ni datang ni yang buat ni tadi orang yang jelek lah. Ini hamba Allah ni pun tak nampak juga ni. Mana dahsyat juga. OKU ni permulaan lah. Pasal benda baru kan. Baru sekali dia buat.
lebih kurang setahun kan. Jadi saya rasa kalau orang kata kita sedih, tak perlu sedih. Kita dah bergembira sedikit sebab kita menuju lagi besar. Cuba pada malam ni mungkin kita nampak yang datang ramai OKU. InsyaAllah di masa akan datang macam mana kita nampak satu game yang menyebabkan orang yang celik tu pun datang. Itu kita kena buat lah. Jadi faktor media kita kena pandang. Dan saya pernah mencadangkan banyak ke antara pada Rosyid saya berbincang, macam mana kita nak cari pengaruh ATU itu melalui orang-orang yang popular. Kadang-kadang pernah tak kita fikir macam mana kita nak popularkan projek OKU Bangkit ini melalui orang yang popular namanya Azhar Idrus. Contoh kan, pergi jemput Ustaz Idrus, minta dia bercakap, ataupun kita pergi kat majlis dia, kita buat satu majlis yang dia ada kaitan dengan OKU. Contoh, ini nak bagi orang buka mata dulu kan. Ataupun macam besok saya rancang dengan kawan-kawan OKU, iaitu pertemuan dengan Nurul Izzah. Benda ni saya rancang sendiri. Itu pun hasil daripada perbincangan saya dengan Rosyid lah, dan gerak-gerak yang lain. Sebenarnya apa yang kita nak buat? Nak popularkan OKU Bangkit. Dan bila ada popular, orang akan shoot, orang akan tengok. Di situ tu orang permulaan bagi pembinaan bagi kesedaran itu. Yang tu kita nak buat lah, insyaAllah. Sebab problem tau, kita tengok kadang-kadang yang membicarakan tentang OKU itu adalah orang OKU. Sedangkan sewajarnya yang membicarakan masalah orang OKU itu adalah orang yang selek, orang yang sehat, orang yang tak ada masalah OKU. Dia bukan orang OKU lah. Sebab kalau OKU membicarakan masalah dia sahaja, macam mana dia nak selesaikan masalah dalam keadaan dia sendiri berlemah? Maka dia memerlukan orang yang sempurna yang boleh menyelesaikan masalah kelemahan mereka. Begitu. Jadi yang ni kita nak buat. Tapi susah lah, orang celek pun dia tak pernah celek. Saya suka ayat seorang, Pak Khalid. Dia pernah cakap, dia kata kadang-kadang kita ni mata dia celek tapi tak pernah cerah. Tapi ada orang itu mata dia tak nampak tapi hati dia cukup cerah. Cerah bukan makna hati dia bersih, bukan macam. Maksudnya kesedaran dia lebih hebat dari orang lain. Ini berlaku kan. Jadi permulaan yang perlu kita lakukan pada hari ini adalah membina kesedaran. Satu. Yang kedua, bahawa kita nak bincang masalah zakat. Memanglah dalam nas tak pernah sebut tentang pendidikan tentang zakat, tapi saya mencadangkan satu ijtihad baru ataupun pandangan baru untuk kita nak selesaikan masalah OKU. Sebab kalau ulama-ulama dulu dia pernah membahaskan tentang macam mana zakat diambil daripada orang Islam tapi diberikan kepada orang bukan Islam. Ini berlaku dalam sejarah orang Islam terdahulu lah. Dan kalau orang bukan Islam ikut kebiasaan orang dulu lah, diambil daripada duit orang bukan Islam, namanya kharaj ke, namanya musyurah, macam-macam nama lah kan. Lalu diberikan kepada orang bukan Islam. Dan duit zakat itu diambil daripada orang Islam lalu diberikan kepada orang Islam. Ini dasar dalam perbincangan. Tetapi pada era Umar Al-Khattab dan juga pada era Imam Abu Hanifah, mereka pernah membincangkan tentang macam mana zakat yang diambil daripada orang Islam tapi diberikan kepada orang bukan Islam. Jadi maknanya dia anjar, boleh dia guna, dia anjar dan dia boleh dibincangkan lagi lebih-lebih lagi keperluan semasa. Macam mana keperluan semasa itu dan macam mana keperluan semasa pada hari ini. Jadi bila kita tengok situasi, kita dengar cerita pasal kawan-kawan kita daripada OKU, kita yang mendengar kita akan memahami. Tapi pernah tak kita fikir pengarah lembaga zakat tak pernah dengar apa yang kita dengar tadi? Betul tak? Pengarah lembaga zakat tak pernah dengar apa yang kita bincang pada hari ini. Dan mungkin akan datang kita akan buat satu program OKU Bangkit bersama dengan pengarah lembaga zakat. Okey, faham? Apa juga kita dengar, dia kata betul lah, aku kena fikir sesuatu untuk nak bagi orang OKU ni senang. Sebab kadang-kadang pengarah lembaga zakat itu sendiri dia tidak pernah memikirkan tentang OKU. Bahkan dia tak pernah fikir pasal orang miskin. Yang orang miskin memang tersebut jelas dalam Quran. Quran sebut clear, orang layak terima zakat orang miskin. Jelas Quran sebut kan. Kadang-kadang pengarah lembaga zakat itu pun tak nak fikir seperti itu kan. Sebab apa? Sebab dia dah duduk dekat satu pejabat dah telefon. Lepas tu kalau nak minum teh, dia tekan switch teh, datang je tuan, minta teh. Dia senang. Dia tak pernah turun dekat bawah, dia tak pernah jumpa orang miskin, dia tak pernah dengar masalah orang miskin. Makanya dia mencipta birokrasi yang amat susah. Akhir sekali orang miskin susah untuk menerima zakat. Okey, yang dalam Quran cerita pasal orang miskin pun orang lembaga zakat tak nak fikir. Agak-agak okey dia bincang. Lagi tak bincang. Lagi dia tak bincang kan. Sebab Quran tak ada dah share. Dia Quran tak ada dah share. Satu. Yang kedua juga kita kena fikir juga macam mana pengarah lembaga zakat satu tau.
tau. Tapi satu lagi tau, kita kena main game. Ini ajak main game pula. Mufti. Mufti. Sebab penentuan memberi zakat kepada orang yang miskin ke, layak ke, orang bukan Islam, mufti buat perawat. Jadi bila mufti buat perawat, maka lembaga zakat pun akan ikut. Dia begitu kan. Dan anda mencadangkan kepada OKU bagi supaya lepas ni kita akan jadi mufti pula dalam orang OKU. Kita buat kan. Apa tujuan? Permulaan untuk membina kesedaran. Itu game dia. Permulaan membina kesedaran. Di situlah baru kita nak cerita pasal kelayakan menerima zakat. Sebab kalau kita tak membina kesedaran, kita ceritalah rakyat terima zakat macam mana pun tak dapat. Kita duk bincang, buang masa rasa kan. Tapi bila kita membina kesedaran, menuju kepada perbincangan kelayakan, barulah kita akan dapat kemenangan, insya-Allah. Itu jalan saya lah sebagai awak yang di mana, insya-Allah. Terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Wan Ji di atas penerangan beliau yang lebih menyentuh pada kesedaran. Kesedaran ini meliputi keseluruhan berbagai bentuk program yang perlu dilaksanakan melalui OKU Bangkit 2012. Mudah-mudahan kita akan susul strategi ini